Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada semua pelajar tahun 5 Al-Hanafi. Untuk hari ini kita akan memulakan PDPR kita dengan mata pelajaran fiqh. Disebabkan kita masih dilanda pandemik COVID-19, jadi kita masih lagi tetap belajar tapi secara online. Okey, untuk hari ini mata pelajaran fiqh dan sepatutnya diajar oleh Ustaz Tamimi. Tetapi saya mewakili beliau untuk membuat dan mengajar tajuk pertama hari inilah. Okey, sebelum kita memulakan pelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Okey, jadi sebelum belajar kita kena baca doa dulu. Okey, dan sekarang diharap semua pelajar tahun 5 Al-Hanafi boleh duduk dalam keadaan bersedia dengan buku. Yang mana dah ada buku teks, tolong keluarkan buku teks dan buku tulis dan juga alat tulis. Okey, sekiranya sudah bersedia, kita akan mulakan pelajaran kita pada hari ini. Tajuk pertama bagi mata pelajaran fiqh ialah solat orang sakit. Okey, seperti mana yang kita ketahui, solat itu ialah tiang agama, iaitu rukun Islam kita yang keberapa? Okey, yang keberapa solat 5 waktu. Okey, kerana solat itu termasuk dalam rukun Islam, jadi ini adalah wajib. Okey, wajib kepada setiap orang, tidak kira dalam apa jua keadaan. Okey, jadi solat adalah wajib, tak kira kita dalam apa jua keadaan. Sama ada kita sakit, sama ada kita tengah bekerja ataupun di mana-mana, kita mestilah solat. Okey, kita tidak boleh meninggalkan solat. Sekiranya kita meninggalkan solat yang wajib itu, jadi hukumnya berdosa. Okey, cuba lihat buku teks muka surat 2. Solat wajib ditunaikan pada waktunya dalam semua keadaan, sama ada ketika sihat, sakit ataupun dalam peperangan. Okey, jadi walaupun kita sakit, walaupun kita tidak sihat, tetapi solat perlu ditunaikan, wajib. Okey, apakah hukum solat? Wajib. Okey, jadi kita tengok syarat sah solat orang sakit. Yang pertama, mestilah mengetahui masuk waktu solat. Okey, kita tahu sudah masuknya waktu solat, kita dah dengar azan. So, itu menandakan masuknya waktu solat. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, suci daripada hadas dan juga najis. Mestilah kita bersih. Okey, bersih daripada najis, dan pastikan pakaian atau diri kita, tempat kita nak solat tu bersih daripada sebarang najis. Yang kelima, ada uzuran. Maksudnya kalau kita betul-betul sakit, okey, memang betul-betul tak berupaya untuk solat, itu syarat sah dia lah. Sekiranya kita tak memenuhi syarat sah tu, syarat sah bagi orang solat orang sakit, jadi tak sah solat kita. Jadi mesti kita ada kelima-lima syarat sah tu tadilah. Sekiranya tidak cukup, maksudnya tidak sah solat kita. Okey, kena tahu dulu masuk waktu solat. Kita dah tahu dah azan, kemudian kita menghadap kiblat, menutup aurat, suci daripada hadas dan najis. Kemudian mestilah ada keuzuran tu. Memang betul-betul kita uzur ataupun sakit, memang tidak berdaya untuk solat seperti biasa. Okey, faham? Jelas semua kelas? Okey, dan seterusnya kita masuk kepada cara solat orang sakit. Okey, cara solat orang sakit ada 3. Ada 3. Yang pertama, solat secara duduk. Yang pertama, solat secara duduk. Okey, maksudnya bila kita sakit, kita ada pilihan untuk menunaikan solat tu dengan pelbagai cara. Jadi 3 cara. Yang pertama iaitu solat secara duduk. Kita boleh duduk atas kerusi. Untuk solat. Kemudian yang kedua, kita boleh solat secara baring mengiring. Yang ketiga, kita boleh solat secara baring menelentang. Okey, 3 cara. Okey, tolong ingat ada 3 cara solat bagi orang yang sakit. Okey, yang pertama solat secara duduk, yang kedua solat secara baring mengiring, yang ketiga solat secara baring menelentang. Okey, boleh faham? Boleh faham semua?
Okey, seterusnya kita tengok kaifiah, iaitu cara-cara solat orang sakit tu, muka surat 3. Orang sakit boleh melakukan solat secara duduk, baring mengiring, baring menelentang atau kedudukan yang termampu. Jadi kalau kita tak mampu untuk duduk, so kita boleh baring. Okey. Kerana Islam itu agama yang mudah. Dia tidak menyukarkan atau tidak menyusahkan umatnya untuk menunaikan solat. Orang yang tidak mampu solat dengan duduk, baring mengiring atau menentang hendaklah solat dengan isyarat mata. Okey, sekiranya dia tidak mampu untuk duduk, baring pun tidak mampu, sama ada mengiring atau menentang dia juga tidak mampu. Jadi dia boleh solat dengan menggunakan isyarat mata. Hanya menggunakan isyarat mata sahaja. Yang penting niat. Okey, yang penting niat dan mengikut syarat-syarat sah solat. Okey, kita tengok apa dia huraian di bawah muka surat 3. Seseorang yang berkemampuan untuk berdiri wajib memulakan niat solat dan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Sekiranya tidak mampu rukuk, boleh meneruskan solat dengan duduk di atas kerusi. Okey, jelas ya. Kalau kita masih mampu untuk berdiri, kita kena niat dan juga takbiratul ihram secara berdiri. Sekiranya kita tidak mampu untuk rukuk, boleh meneruskan solat dengan duduk di atas kerusi. Okey, rukuk, duduk di atas kerusi. Okay, bila kita nak rukuk, kita just dalam keadaan atas kerusi, kita just tundukkan sikit. Itu ialah isyarat untuk rukuk. Okey, bagi orang yang tidak mampu ataupun uzur. Okey, sampai situ saja untuk hari ini. Kita hanya menerangkan apa itu solat orang sakit dan juga cara dia, syarat sah dia. Okey, untuk hari ini cukup sampai di situ saja. Sekiranya ada sebarang pertanyaan ataupun yang tidak faham, boleh mesej saya secara personal. Dan untuk hari pertama ini, sekiranya kamu semua sudah faham, sekiranya semua pelajar sudah faham tentang solat orang sakit, saya minta untuk menulis di dalam buku tulis syarat sah dan juga cara solat orang sakit yang muka surat 2. Okey, sampai di sini saja untuk mata pelajaran fiqh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.